Edward Snowden atau nama penuhnya Edward Joseph Snowden dilahirkan pada 21 Jun 1983 di Elizabeth City, Amerika Syarikat. Beliau merupakan bekas pekerja dan subkontraktor bagi agensi perisikan pusat CIA yang dikenali atas tindakan mendedahkan maklumat sulit berprofil tinggi milik Agensi Keselamatan Negara NSA Amerika Syarikat bagi tahun 2013 kepada orang ramai. Selain itu, Snowden juga telah membongkarkan banyak program pengintipan global di bawah agensi tersebut dengan kerjasama syarikat telekom yang telah menimbulkan banyak kerisauan orang ramai terhadap sistem keselamatan negara serta privasi peribadi yang berkaitan dengan pembangunan teknologi semasa. Kisah bekas ejen CIA itu telah mengejutkan dunia. Namun begitu, ada juga pihak yang menganggap Snowden sebagai pengkhianat apabila beliau disyaki memainkan peranan dalam membocorkan dokumen NSA. Beliau yang digelar sebagai whistleblower menjadi individu yang paling dikehendaki Amerika Syarikat selepas kenyataan beliau yang dikeluarkan The Guardian pada satu ketika dahulu. Edward Snowden sanggup meninggalkan segala kemewahan dan hidup dalam pelarian demi mendedahkan kebenaran di sebalik NSA. Nama Snowden disenaraikan dalam sejarah sebagai salah satu pemberi maklumat yang paling penting di Amerika Syarikat bersama Daniel Ellsberg dan Bradley Manning. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat Edward Snowden yang merupakan whistleblower buruan nombor 1 di Amerika Syarikat. Teruskan menonton. Snowden dilahirkan di Carolina Utara dan keluarganya berpindah ke Maryland yang terletak tidak jauh dari ibu pejabat NSA di Fort Meade ketika dia masih kecil. Snowden tidak menamatkan pembelajarannya di sekolah menengah dan hanya belajar secara on-off antara tahun 1999 hingga 2005 di sebuah kolej komuniti. Pada Mei 2004, beliau mendaftarkan diri dalam program simpanan tentera sebagai calon pasukan khas namun diberhentikan 4 bulan kemudian. Setahun selepas itu, beliau mula bekerja sebagai pengawal keselamatan di Pusat Kajian Lanjutan Bahasa yang merupakan sebuah pusat penyelidikan di University Maryland yang bergabung dengan NSA. Walaupun Snowden kekurangan dari segi pendidikan formal dan latihan, beliau menunjukkan kebolehan yang tinggi dalam penggunaan komputer. Bermula dari situlah, Snowden telah diupah oleh Agensi Perisikan Pusat pada tahun 2006, di mana setahun selepas itu, Snowden telah diberi pelepasan rahsia dan dihantar ke Geneva untuk bekerja sebagai rangkaian juruteknik keselamatan di bawah perlindungan diplomatik. Pembongkaran Snowden dalam Citizenfour. Snowden meninggalkan CIA untuk bekerja di NSA pada tahun 2009. Di NSA, Snowden bekerja sebagai kontraktor swasta untuk syarikat Dell and Booz Allen Hamilton. Pada masa inilah, dia mula mengumpulkan maklumat mengenai beberapa aktiviti NSA, terutamanya berkaitan program pengawasan rahsia yang dia percaya terlalu luas pelaksanaannya dari segi saiz dan skop program. Pada Mei 2013, Snowden telah meminta cuti sakit dan terbang ke Hong Kong. Pada bulan berikutnya, dia mula menjalankan beberapa siri wawancara dengan wartawan dari akhbar The Guardian untuk mendedahkan maklumat yang beliau telah kumpul. Rakaman itu dipaparkan dalam dokumentari Citizenfour pada tahun 2014. Antara rahsia NSA yang dibocorkan oleh Snowden ialah perintah mahkamah yang memaksa syarikat telekomunikasi Verizon untuk menyerahkan metadata seperti data berkaitan nombor yang didial dan tempoh panggilan untuk berjuta-juta pelanggannya. Snowden juga mendedahkan kewujudan PRISM, iaitu sebuah program pelombongan data yang dilaporkan untuk memberi NSA, Biro Penyiasatan Persekutuan dan Ibu Pejabat Komunikasi Kerajaan akses terus kepada pelayan gergasi internet seperti Google, Facebook, Microsoft dan Apple. Pendedahan awal Snowden adalah menggunakan pelbagai nama samaran. Namun pada 9 Jun 2013, beberapa hari selepas dokumentari itu diterbitkan dalam The Guardian dan The Washington Post, Snowden tampil ke hadapan. Dalam kenyataannya, dia merasakan yang dia tidak perlu bersembunyi kerana dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dalam temu bual berikutnya dengan South China Morning Post pula, Snowden sekali lagi membongkarkan di mana NSA telah menggodam Komite China sejak tahun 2009. Snowden didakwa. Amerika Syarikat mendakwa Snowden pada 14 Jun 2013 dengan pendakwaan pengintipan dan pegawai Jabatan Kehakiman termasuk Peguam Negara pada masa itu, iaitu Eric Holder, mula berunding dengan pihak berkuasa di Hong Kong dalam usaha untuk memulakan prosedur ekstradisi. Namun begitu, kerajaan Hong Kong enggan bertindak dan Snowden dengan bantuan organisasi media iaitu WikiLeaks terbang ke Moskow, di mana lokasi sebenar beliau kemudiannya menjadi sumber spekulasi hangat sehinggalah Presiden Rusia Vladimir Putin mengesahkan bahawa Snowden yang pasportnya telah dibatalkan oleh Amerika Syarikat kekal dalam lingkungan zon transit antarabangsa lapangan terbang Sheremetyevo, Moskow.
Putin dalam kenyataannya dengan tegas berkata bahawa Rusia tidak akan mengambil bahagian dalam proses ekstradisi Snowden ke Amerika Syarikat. Ketika itu, Snowden telah pun memohon suaka kira-kira di 20 negara termasuk Rusia. Dalam pada itu, Putin juga menjelaskan bahawa dia tidak mahu kehadiran Snowden merosakkan hubungan antara Rusia dengan Amerika Syarikat. Oleh itu, Putin berkata bahawa jika Snowden ingin kekal di Rusia, dia mesti menghentikan kerja pengintipan maupun pendedahan yang membawa bahaya kepada Amerika Syarikat. Selepas menghabiskan lebih daripada sebulan di zon transit ini, Snowden telah diberikan status pelarian sementara oleh Rusia dan dia telah meninggalkan lapangan terbang itu bersama seorang kaki tangan WikiLeaks. Walaupun Presiden Amerika Syarikat Barack Obama mengkritik tindakan Snowden, namun beliau telah mengumumkan penubuhan panel bebas untuk meneliti amalan pengawasan kerajaan Amerika Syarikat seperti yang didedahkan oleh Snowden. Hasil penemuan panel tersebut yang diterbitkan pada Disember 2013 telah mengesyorkan agar pengumpulan rekod telefon secara besar-besaran dihentikan dan menasihatkan agar pengawasan yang lebih besar terhadap program-program yang bersifat sensitif. Obama seterusnya bertindak mengikut beberapa cadangan ini dan seterusnya mengesyorkan semakan Kongres. Namun begitu, peranan NSA dan dakwaan mengenai salah laku pengumpulan data oleh pihak mereka kekal sebagai topik perbalahan antara komuniti perisikan dan penyokong privasi. Pada April 2014, The Guardian dan The Washington Post telah dianugerahkan hadiah Pulitzer untuk perkhidmatan awam atas peranan mereka dalam melaporkan kebocoran NSA. Snowden kemudiannya menyifatkan anugerah itu sebagai validasi usahanya dalam membongkar kebenaran untuk program pengawasan rahsia oleh NSA itu. Karya Permanent Record. Suaka sementara Snowden tamat pada Ogos 2014 dan kerajaan Rusia menganugerahkan permit kediaman selama 3 tahun yang berkuat kuasa mulai 1 Ogos. Permit kediaman ini membolehkan Snowden untuk meninggalkan negara itu sehingga 3 bulan. Permit itu dilanjutkan pada tahun 2017 dan Snowden telah diberikan taraf pemaustatin tetap pada tahun 2020. Pada September 2019, Snowden telah mengeluarkan karya Permanent Record dan pada hari yang sama, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat telah menyamannya untuk mendapatkan semula semua pendapatannya daripada buku itu. Bukan itu sahaja, pihak Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat juga turut mendakwa Snowden telah melanggar perjanjian dengan CIA dan NSA untuk melakukan semakan pra-penerbitan sebelum menerbitkan buku tersebut. Dalam buku itu, Snowden menerangkan secara terperinci untuk pertama kalinya berkaitan latar belakang hidupnya dan apa yang menyebabkan beliau memilih untuk membocorkan butiran program rahsia yang dikendalikan oleh NSA dan Ibu Pejabat Komunikasi Rahsia United Kingdom. Snowden juga membongkarkan mengenai pengisytiharan dasar rahsia, undang-undang rahsia, mahkamah rahsia dan perang rahsia yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Snowden juga menyifatkan yang keupayaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence seperti pengecaman corak dan muka merupakan bahaya terbesar yang terpaksa dihadapi pada masa hadapan. Menurutnya, kamera pengawasan yang dilengkapi AI bukanlah hanya peranti rakaman semata-mata. Dalam pada itu, Snowden turut menyatakan kebimbangannya bahawa Amerika Syarikat dengan bantuan syarikat-syarikat internet gergasi kini sedang bergerak ke arah mencipta rekod kekal semua orang di muka bumi dengan merekodkan keseluruhan kehidupan harian mereka. Kesimpulannya, Snowden tetap merasakan apa yang dilakukannya adalah satu tindakan yang wajar dan kini Snowden juga tidak perlu berpindah randah lagi apabila Rusia telah menerimanya sebagai pemaustatin tetap. Walaupun Snowden mengakui lebih selesa dan suka berada di Amerika Syarikat, dia kini merasa lebih selamat di Rusia apabila beliau boleh menjalani kehidupan seharian dengan lebih normal. Tambahnya, dia kini kurang berasa takut berbanding ketika dia mula-mula tiba pada tahun 2013, di mana pada ketika itu, hidupnya berasa sunyi, terasing dan Snowden terpaksa hidup dalam keadaan paranoid bahawa dia boleh menjadi sasaran di jalanan oleh ejen Amerika Syarikat yang menuntut pembalasan atas apa yang telah didedahkannya kepada umum. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.